Pertama sekali, saya ingin ucap setinggi-tinggi penghargaan kepada para doktor, jururawat, kaki tangan perkhidmatan kesihatan, pegawai imigresen dan pegawai lain di barisan hadapan yang bertungkus lumus melindungi Malaysia daripada wabak coronavirus 2019 ataupun COVID-19. Penularan penyakit COVID-19 di Malaysia telah terkawal dengan semakin ramai pesakit telah beransur pulih daripada penyakit ini. Walaupun kesan COVID-19 ketika ini adalah terkawal, namun wabak ini telah memberikan impak besar kepada ekonomi global termasuk Malaysia. Justru kerajaan akan memperkenalkan pakej ransangan ekonomi 2020 bagi memastikan risiko ekonomi berkaitan penularan wabak ini dapat ditangani dengan berkesan. Dalam masa yang sama, beberapa strategi dan rancangan juga akan dilaksanakan bagi memastikan ekonomi negara di landasan yang mampan. Tuan-tuan dan puan-puan, pakej ransangan ekonomi yang bernilai 20 bilion ringgit ini ditunjangi oleh 3 strategi seperti berikut. Strategi pertama, menangani impak COVID-19. Strategi kedua, memangkin pertumbuhan berteraskan rakyat. Dan strategi ketiga, menggalakkan pelaburan berkualiti. 3 strategi yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tun seketika tadi dengan belanjawan sejumlah 20 bilion ringgit diumumkan sekitar 4.30 petang adalah bertujuan untuk memberikan rangsangan baru kepada ekonomi yang menerima dampak daripada kesan COVID-19 dan juga kesan daripada kelembapan ekonomi yang juga berakibat daripada COVID-19 yang sudah mula menular ke seluruh dunia. Dan fokus yang diberikan berdasarkan kepada 3 strategi yang disebutkan tadi adalah bertujuan untuk membina semula keyakinan, menggalakkan pertumbuhan di samping pada waktu yang sama mengenal pasti poket-poket masalah masyarakat yang mana yang harus ditampung bagi mengurangkan beban yang bakal dirasai oleh rakyat seluruhnya apabila berlakunya kelembapan ekonomi yang dapat kita saksikan. Dan sedikit latar belakang yang lebih menggusarkan, pastinya Malaysia juga digeruhkan lagi kedudukan ekonomi kita dengan polemik politik yang ada. Namun fokus kita pada malam ini adalah untuk memberikan suluhan dan juga renungan khusus kepada pakej rangsangan ekonomi 2020 yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Tun pada petang tadi. Kami mengalu-alukan anda penonton untuk juga berinteraksi bersama kami. Talian saya mendapat green light daripada kedua-dua panel. Anda boleh telefon bertalu-talu 03 tersenyum mereka berdua 0322829841. Itu talian yang bakal kami buka selain daripada manfaatkan platform atau persada Facebook. Saksikan rancangan ini secara live. Anda boleh bertanya soalan di FB RTM Berita RTM live untuk bertanyakan soalan. 2 panel yang lama menanti pada malam ini. Sirih pulang ke gagang ni lama ni, lari daripada saya 8 tahun katanya. Dia kira, saya tak kira. Prof. Dr. Abdul Ghaffar Ismail, Profesor Ekonomi Kewangan Islam dari Universiti Islam Malaysia. Assalamualaikum. Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Prof. Lama melarikan diri. Akhirnya sirih pulang ke gagang, sudah kembali ke sini dan mula tampil semula di RTM. Terima kasih kerana saya bertemu semula. Ya, alhamdulillah. Saya sebutkan pada Prof di awal tadi, bila ada krisis berjumpa kita. Itu tanda yang baik itu. Seolah-olah Prof merupakan penyelamat. Digandingkan dengan seorang ekonomis muda di ujung sana, Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi dari USIM juga ya. Dr. Nur Adli, saya mengamati pandangan doktor dan saya tahu doktor akan sering kali membuat penampilan lagi bila berlakunya topik-topik yang kita bincangkan berkait tentang ekonomi. Saya nak mulakan perbincangan awal ini berkait tentang 20 bilion yang dikemukakan ini. Kita mulakan dengan soal saiznya 20 bilion. Kebijaksanaan untuk memberikan suntikan 20 bilion itu untuk sektor-sektor yang
yang telah dikenal pasti. Memadai, harus ada lagi soal timingnya, soal jalur masanya. Apa yang boleh kita kongsikan di sini, Prof? Kalau kita lihat, kita mungkin boleh belajar sejarah dahulu kan. Waktu SARS 2003, package waktu itu hanya sekitar 8 bilion. Tapi kalau kita lihat itu berlaku berapa tahun dulu. Mungkin sekitar 17 tahun dulu. Jadi kalau kita lihat dari segi jumlah amount tu, mungkin secara relatifnya berapa peningkatan daripada 8 ke 20 bilion. Jadi apakah jumlah ini mencukupi? Saya rasa kita kena lihat dari segi saiz ekonomi. Jadi kalau kita lihat saiz ekonomi ini mungkin ada kaitan dengan kemampuan kerajaan di satu pihak dan juga kemampuan pelaku-pelaku ekonomi yang akan berinteraksi nanti atau kelakuan mereka sehingga bagaimana stimulus package ini boleh merangsang ekonomi dengan jumlah 20 bilion ini. Jadi bagi saya 20 bilion ini secara relatif adalah satu jumlah yang kecil berbanding dengan kita lihat KDNK satu dan juga dari segi ukuran kepada belanjawan negara. Jadi kalau kita lihat ukuran belanjawan negara sekitar 260 bilion, maka 20 bilion itu adalah satu jumlah yang kecil berbanding dengan 260. Tetapi kalau kita lihat untuk jangka pendek mungkin 20 bilion ini mungkin boleh merangsang ekonomi. Jadi kena melihat di segi apakah 20 bilion ini ada tak time frame-nya. Jadi kalau kita lihat dalam bajet ini time frame-nya hanya sekitar tahun 2020. Jadi kita menjangkakan kalau mungkin 20 bilion ini tidak mencukupi, maka saya rasa ia perlu ditambah. Sebab kita lihat negara jiran kita seperti Singapura dengan Indonesia dan juga Hong Kong, mereka melakukan rangsangan ekonomi yang lebih jumlah yang lebih besar daripada itu. Dr. Nur Adli, melihat kepada kita tahu SARS, maka ada pakej rangsangannya dan kini COVID-19 dan negara tidak sewenang-wenangnya mengemukakan pakej rangsangan melainkan sudah diambil kira perimeter ekonominya. Dalam keadaan semasa ini kegeruhannya dianggap sudah tiba masanya. Apa faktor yang dilihat untuk kita mengatakan kini kita memerlukan pakej rangsangan ini? Okey, pertama sekali saya juga nak mengimbas baliklah sejarahnya. Pada waktu 2003 tu semasa SARS, wabak SARS menular untuk mengancam ekonomi kita. Jadi kita telah membuat satu pakej rangsangan ekonomi pada bulan Mei, tak silap saya. Pada bulan Mei, dan pada waktu tersebut saya melihat kepada data dan juga pada carta bahawa kita dapat memulihkan ekonomi pada bulan Jun dan Julai. Kepada ketika itu ekonomi kita melonjak naik, terutamanya bursa lah. Bursa sebab selalunya dalam sesuatu ekonomi itu bursa ataupun pasaran akan menunjukkan reaksi terdahulu berbanding dengan ekonomi negara. Jadi apabila pakej rangsangan itu pada bulan Mei dan kita melihat bahawa ianya terus melonjakkan pasaran. Jadi pada mulanya saya menjangkakan bahawa apabila kita terkena dengan COVID-19 ini, mungkin kita akan mengalami masa yang lebih kurang sama, iaitu dalam dua suku tahun untuk kita pulih. Sebab masa time COVID-19 tu kita dilanda SARS tu kita dilanda selama lebih kurang 6 bulan untuk baru ekonomi dapat melonjak semula. Tetapi apabila saya melihat pakej ini dibentangkan dengan begitu cepat, saya mungkin menjangkakan bahawa kerajaan ingin melonjakkan pasaran dan juga melonjakkan ekonomi dengan lebih pantas berbanding dengan apa yang telah berlaku pada tahun 2003, iaitu 17 tahun yang lepas. Jadi saya rasa ini adalah satu lonjakan untuk meningkatkan pasaran. Kami juga sempat mengutip pandangan dari Timbalan Pengarah Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko UMT. Rakan setugas saya Nur Azila di sana bersiap sedia untuk menemubal Profesor Madya Dr. Roshaiza Taha. Jadi silakan Nur Azila dengan temubualnya. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, bersama-sama saya kini adalah Profesor Madya Dr. Roshaiza Taha, Timbalan Pengarah Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Doktor. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi-sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui, pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan Perdana Menteri Interim Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini, secara dasarnya bagaimana Doktor melihat pakej rangsangan ekonomi tersebut?
Okey, terima kasih atas kesudian menjemput saya datang ke RTM pada hari ini. Okey, bagi saya apa kita kata pengumuman ransangan ekonomi ini adalah sangat tepat pada waktunya, di mana kalau kita lihat ini bukanlah perkara baru dalam segi ekonomi, di mana kita perlu lihat patah kembali pada tahun 2003, di mana kerajaan pada zaman itu Tun M sebagai Perdana Menteri telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi pada tahun 2003 untuk menangani wabak SARS yang berlaku pada tahun tersebut. Dan kita juga lihat pada tahun 2008 kesan daripada ekonomi global pada ketika itu, kita tengok kerajaan turut mengumumkan pakej ransangan ekonomi yang boleh dikatakan yang kedua, di mana untuk mengatasi kesan masalah kewangan, masalah ekonomi global pada 2008. Kalau ingat ya, pada tahun 2014 kita pernah dilanda banjir yang besar, di mana kerajaan perlu kita tengok membuat semakan kepada belanjawan 2014 dan diumumkan pada tahun 2015 untuk memberi fokus bagaimana kerajaan mampu membantu peniaga-peniaga yang terkesan dengan ekonomi pada ketika itu disebabkan oleh banjir besar. Di samping itu, pada tahun 2014 juga kita turut 2015 kita umumkan GST, 2014 kita mengalami masalah krisis minyak dunia, di mana pada harga yang tidak stabil pada ketika itu. Okey, kalau kita tengok tadi dalam pengumuman tersebut ada 3 strategi yang ditekankan. Mungkin Doktor boleh ulas? Berdasarkan daripada ucapan Tun M, kita dapat lihat bahawa fokus utama adalah pemberian insentif cukai. Dan juga yang kedua adalah untuk kita kata memberi kekuatan kepada keupayaan membeli rakyat. Okey, kalau kita tengok dari segi secara umumnya lah. Okey, so saya pergi kepada satu persatu. Okey, kita tengok macam mana kerajaan mengatasi masalah yang dihadapi disebabkan oleh COVID-19. So kalau kita tengok secara terperinci, COVID-19 kesan paling utama adalah sektor pelancongan. Dan jangan lupa juga kita juga perlu lihat dari segi sektor pembuatan bahan mentah, something like that, di mana kita bergantung kepada import. So sekarang apabila kerajaan mengumumkan pakej ransangan ekonomi, kita dapat lihat bagaimana kita nak menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan dengan memfokuskan kepada pelancong domestik. Okay, di mana kalau kita tengok kerajaan memberikan pertama pelepasan cukai. Pelepasan cukai itu mesti semua orang seronok, kerana sesiapa yang melancong dapat pula kurang pembayaran cukai sebanyak RM1,000. Okey. Dan yang kedua, kerajaan juga mengumumkan kita tempoh sehingga Mei, kalau tidak salah, kita tak perlu membayar cukai perhotelan. Okay. Dan di samping itu, untuk mengatasi COVID-19, kita tengok bagaimana kerajaan cuba menaik tarafkan ataupun membantu sektor pelancongan, di mana yang pertama dengan menjangkakan bahawa bilangan pelancong ataupun penginap di hotel apa semua tu berkurang, kerajaan memberikan satu peluang bagaimana untuk jangka panjang industri sektor pelancongan ini dapat menaik taraf servis yang diberikan dengan memberikan potongan cukai 2 kali ataupun insentif cukai kepada insentif cukai untuk latihan-latihan. Okey, untuk latihan-latihan. Secara khususnya, bagaimana doktor tengok strategi menangani impak COVID-19 ni sekiranya diaplikasikan boleh merangsang pertumbuhan ekonomi di Terengganu sendiri, Mas? Di Terengganu sendiri. Okey. Kita tengok yang kalau nak menjawab persoalan tersebut, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua adalah di mana memperkasakan ekonomi rakyat. Okey, di mana kita ada bantuan sara hidup yang dipercepatkan, ada yang dipertingkatkan, dan kita lihat bagaimana
kerajaan memberikan bayaran secara one off kepada pengusaha, macam kita kata pemandu beca, yang mana kita ada pemandu beca di Terengganu, alhamdulillah membantu mereka dari segi kemunduran kedatangan pelancong. Dan yang kedua, kerajaan mengurangkan potongan EPF kepada 4%. Kesannya adalah rakyat ada lebih tunai. Okay. Tetapi kita perlu ingat, sekiranya rakyat membuat keputusan untuk menyimpan, kita tak akan dapat merangsang ekonomi. Di mana duit tunai tersebut perlu dibelanjakan supaya kitaran itu berlaku dalam ekonomi. Okey, Dr. Last but not least, bagaimana Dr. tengok mungkin respons rakyat pada pengumuman rangsangan ekonomi ini? Saya rasa rakyat paling tertarik dengan yang pertama, mestilah kita kata pelepasan cukai untuk pelancongan, perbelanjaan pelancongan, tapi kita kena ingat bukan semua adalah pembayar cukai. Okey. Dan yang kedua, kita tengok dari segi allowance off kepada pekerja dan sektor yang terkesan ini, iaitu pelancongan. Dan yang ketiga adalah kepada pekerja yang berisiko. So bagi saya, rakyat walaupun secara langsung tidak dapat dinikmati oleh mereka, tapi pakej rangsangan ekonomi ialah holistik. So di mana walaupun tak dapat secara langsung, secara tidak langsung kita tetap dapat menikmati kesan-kesan daripada kita kata resepi yang telah diolah untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Okey. Demikian tadi sedikit penerangan daripada Profesor Madya Dr. Roshaiza Taha, Timbalan Pengarah Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko Universiti Malaysia Terengganu. Semoga dengan pencerahan itu memberi pemahaman kepada masyarakat. Baiklah, kita kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Okay, terima kasih Nur Azila. Kembali ke sini, dua panel yang akan sekaligus mungkin mengutip juga beberapa pandangan yang Dr. Roshaiza nyatakan tadi, kerana walaupun ini agak ringkas dalam konteks berbanding bajet keseluruhannya, apabila disasarkan, it's a targeted, ya, melihat kepada banyak pakej, 3 strategi ini tadi. Mungkin saya nak mendapat sedikit hikmah daripada Prof, kerana strategi ketiga itu menggalakkan pelaburan berkualiti. Pelaburan ini kita, dan kebanyakannya kita lihat sifatnya pembangunan, ya, belanjawan pembangunan di situ. Bagaimana ini bila dimasukkan bersekali dengan justifikasi untuk menangani COVID-19 ni? Apa hikmah di sini dalam mencaturkan kesemuanya sehingga menjadi 20 bilion di situ? Saya melihat bahawa strategi yang pertama saja yang benar-benar berkait dengan COVID-19. Manakala yang kedua tu saya rasa untuk menangani isu B40. Okay. Dan yang ketiga itu adalah untuk merangsang pertumbuhan. Kerana rangsangan pertumbuhan itu boleh dilaksanakan atau diimplementasikan melalui syarikat yang mampu untuk menghasilkan pelaburan yang berkualiti. Jadi soalannya ialah bagaimana pelaburan yang berkualiti ini kalau kita lihat. Jadi apakah kerajaan memberikan insentif kepada mereka untuk umpamanya membawa peralatan yang bagus atau peralatan yang terkini supaya mereka dapat melakukan pelaburan sehingga dapat menghasilkan kos yang lebih rendah dan ini dapat menghasilkan output yang lebih baik dan lebih banyak dan lebih baik dan memberikan impak kepada ekonomi. Jadi yang itu persoalan saya rasa tidak ada kaitan mungkin dengan COVID-19 ini. Jadi apakah di situ rangsangan untuk menghasilkan pelaburan berkualiti melalui cukai sahaja mampu untuk menarik pelabur-pelabur ni supaya pelabur ni dapat menghasilkan satu pelaburan ke atas maintenance, ke arah peralatan dan sebagainya yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang kita harus memikirkan apakah boleh. Dan itu saya rasa tidak ada kaitan pun dengan COVID. Kalau yang berkaitan dengan COVID, saya rasa hanya dari segi pertama, strategi yang pertama. Kecuali kalau kita lihat dalam apa kaitan dengan COVID itu ialah mungkin secara tak langsung kalau katakan ada COVID, mungkin individu itu terkena COVID dan mungkin dia akan terasa ada psychological effect, maka rasa ketakutan mungkin akan menyebabkan pekerjaan mereka terjejas. Jadi akhirnya kerajaan kata okey, kita bagi cash yang advance, insentif tunai awal. Jadi kalau kita lihat rangsangan ini sepatutnya diterima bulan Mei tapi dipindahkan ke bulan Mac. Tetapi nanti akan ditambah satu lagi. Jadi saya rasa rangsangan ini
tidak jauh beza dengan apa yang dilakukan di Singapura dan apa yang dilakukan di Hong Kong. Jadi bagaimana nanti saya rasa impaknya ransangan itu ialah bagaimana kita react kepada ransangan tersebut. Okey, Dr. Nur Adli, mungkin yang saya mohonkan sedikit suluhan daripada doktor adalah membandingkan pendekatan yang kita lakukan ini dengan yang diumumkan oleh negara lain. Kita sudah menyebutkan bahawa jumlah yang diketengahkan untuk stimulus ekonomi mereka lebih besar daripada 20 bilion kita. Timbang tara, strateginya, apa kebijaksanaannya apabila kita mengambil pendekatan ini? Dan saya tanyakan pada Prof tadi, disebutkan soal GLC, fiber optik ni sebagai dianggap pelaburan strategik dan dipackagkan di dalam menjustifikasikan kita merangsang ekonomi COVID-19. Itu akan dijawab selepas kita berehat seketika. Doktor dah menarik nafas tapi saya saja bagi handbrake sikit. Nafas dah. Dia dah bersedia nak menjawab. Jadi jangan ke mana-mana. Akan ditangani persoalan itu oleh Dr. Nur Adli selepas kita kembali nanti. InsyaAllah. Okey, di studio pada waktu ini dua panel bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi 2020. Profesor Dr. Abdul Ghaffar Ismail dan Dr. Nur Adli Ridwan. Telah pun kita dengar seketika tadi pandangan daripada Profesor Madya Dr. Roshaiza Taha dari UMT, dan saya gantung satu soalan. Saya suka guna istilah gantung ni. Banyak benda yang digantung sekarang ni jadi sensitif dibincangkan. Doktor, saya sebutkan tadi bahawa perbandingan. Kerana negara lain juga menawarkan pakej stimulus yang hampir sama, cuma pendekatan dan approach yang berbeza. Dan doktor sudah membuat perbandingan dengan zaman SARS. Apa kebijaksanaannya apabila ini strategi yang diketengahkan oleh kerajaan? Saya melihat kepada pakej yang telah dibentangkan ini adalah dia mengambil dia panggil ruh pada fiskal polisi. Fiskal polisi bagi suatu kerajaan, dia perlu melihat bagaimana membelanjakan duit, dan juga untuk meningkatkan penggunaan, dan juga meningkatkan pelaburan. Ada tiga lah asas yang penting dalam satu polisi fiskal. Jadi yang kita lihat daripada konteks pakej rangsangan ini bukan sahaja untuk COVID-19, kan, seperti yang Prof Ghaffar cakap ni. Jadi ianya juga meliputi kepada penggunaan, iaitu dia nak meningkatkan lagi domestic spending, perbelanjaan dalam lokal, kan. Apabila perbelanjaan ini ditingkatkan, maka kita akan meningkatkan lagi stimulus lah economic growth tu. Dan
yang ketiganya ialah pelaburan tu. Yang pelaburan tu saya melihat kepada model solo growth model. Solo growth model kan, tapi saya kena minta izin dulu. Sifu dulu. Solo growth model yang seperti yang telah Prof dulu ajar saya masa saya belajar dulu. Dia akan mengambil faktor teknologi sebagai satu pemangkin pertumbuhan ekonomi. Jadi yang kita lihat pada semua pakej-pakej yang telah diberikan adalah berdasarkan kepada teknologi, iaitu untuk meningkatkan produktiviti. Jadi kalau pakej-pakej itu dapat meningkatkan produktiviti, dapat meningkatkan perbelanjaan pengguna dan juga menangani masalah-masalah sektor-sektor tertentu, sektorial tertentu yang berkaitan dengan COVID-19, iaitu sektor pelancongan, penerbangan dan juga sektor yang diberikan ialah peruncitan. Jadi kita melihat juga kepada bagaimana dicampurkan juga dengan Bank Negara punya direction, iaitu dari segi pinjaman kepada sektor-sektor yang usahawan yang terjejas dengan kadar yang agak berpatutan dalam 4% dan juga 3.5%. Jadi melihat kepada konteks ini, saya rasa ini adalah lebih untuk merangsang ekonomi. Merangsang ekonomi, dan saya memang melihat kepada bagaimanakah pakej rangsangan ekonomi ini dapat meningkatkan pasaran bursa. Sebab kalau pasaran bursa telah meningkat, maka kita akan melihat bahawa ekonomi Malaysia secara khususnya akan mengikuti. Sebab dia ada dipanggil kitaran bisnes. Tapi bursa kita untuk 2-3 hari ini dia punya knee jerk reaction dia benda lain, bukannya soal ini. Itu menggeruhkan lagi keadaan. Elok kita ulas sedikit ni, Prof. Saya rasa mungkin sebelum saya nak ulas tentang perkara itu, saya nak ulas tentang kerana dalam pakej rangsangan ni kita harus kaitkan dengan dasar yang dipunyai oleh pemerintah atau kerajaan, iaitu fiscal policy, dasar fiskal. Tetapi kalau kita lihat di dalam ini ialah banyak aspek yang kita lihat. Bila kita memperkenalkan dasar, apa sebenarnya respon daripada ejen dalam ekonomi? Kita tanya Syed, kalau katakan saya berikan saya RM100, apa yang saya akan buat dengan RM100? Kerana tadi kerajaan beri tunai. Isi dalam e-wallet lah. E-wallet kan. Isi dalam e-wallet. Tetapi kemungkinan kerana ada kaitan dia dengan COVID-19 ini, kemungkinan saya takut mungkin ke depan saya harus berbelanja untuk ubat dan sebagainya, maka saya tidak akan berbelanja. Jadi saya akan simpan. Tetapi dari satu segi pula kerajaan kata, okey, EPF saya boleh dikurangkan daripada 11 kepada 7. Pun ini akan memberi kesan jangka panjang, sebab bila kita turunkan 11 kepada 7, 4% kurang, maka memang kita akan mempunyai take home pay yang lebih besar dan kita mungkin akan berbelanja dan akan merangsang ekonomi. Tetapi dari satu segi pula jangka panjang simpanan saya waktu pension akan berkurang sikit. Jadi itu yang kita kena, bagaimana reaksi daripada masyarakat untuk, atau mereka yang menyumbang atau mungkin mereka yang dapat tunai tadi, mereka react kepada dasar tersebut. Dan kalau kita lihat di situ pun ada juga rangsangan macam mana nak meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dengan adanya pembiayaan daripada BSN tu. Jadi dari satu segi saya lihat bahawa rangsangan ini boleh memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi. 3.2 mungkin boleh kekal hingga 3.4. Dan di satu segi pula kita lihat bahawa keyakinan ekonomi dunia tidak akan berlaku keruntuhan atau kegoncangan. Maka kita janjikan bahawa ekonomi dunia tidak akan stabil. Jadi di situ saya rasa mungkin kita kena sebagai buffernya ialah bagaimana kita nak mengatasi keadaan yang berlaku ini supaya kita tidak terjejas teruk dengan akibat daripada itu. Dan kemudian saya nak mengulas tentang kaitan dia dengan stock market ini. Sebenarnya mungkin short term akan berlaku sebab kita lihat bahawa ada kesan jangka pendek, jangan jangka panjang. Tetapi kalau selalu kita melihat dari segi fundamentalnya ialah kita harus melihat kepada kekukuhan syarikat. Jadi kalau kekukuhan syarikat itu jangka panjangnya dengan ada stimulus package ini, iaitu yang terkait dengan industri pelancongan umpamanya mereka diberikan cukai dan sebagainya, maka apakah itu mampu untuk melonjakkan prestasi syarikat yang berkait pelancongan.
dan apakah itu mampu untuk memberi kesan lempahan kepada industri lain, aviation umpamanya, atau mungkin industri retail ke. Jadi mungkin akan menyebabkan kesan kepada syarikat-syarikat yang terkait dengan retail atau terkait dengan aviation atau yang lain, sehingga boleh melonjakkan share market dan sebagainya. Apabila kita bercakap soal kesan-kesannya ni, sepanjang COVID-19 ini berlangsung, datanya mengatakan berapa? Apa penyusutan yang berlaku untuk sektor-sektor yang kita sebutkan tadi? Ada, boleh kita kongsikan, Doktor? Pelancongan. Silakan. Saya lambung je mana-mana boleh. Tidak ada perebutan kerusi di sini, jangan risau. Saya serah pada Dr. Nur Adli. Perkara kita baralih pada sifu. Silakan, nanti saya boleh ulang. Sebesar mana sebenarnya yang telah terkesan pada ekonomi kita ni dalam konteks COVID-19? Secara khususnya saya tak dapat nak bagi peratusan ni, tapi kalau kita lihat pasaran kita telah menjadi lemah daripada sejak 2018. Okey, jadi dia adalah keadaan downtrend. Tapi itu global kan? COVID-19 ini memberikan kesan global. COVID-19 hanya pada tahun 2020. 2020. Oh, 18. Okey. Kita punya pasaran telah mengalami penurunan sejak daripada 2018. Jadi kita boleh panggil satu sentimen market yang agak lemah lah. Jadi apabila dikena dengan COVID-19 dengan memburukkan lagi keadaan dan sebagainya. Tapi kita melihat kepada sejarah kepada SARS dulu, apabila dia berikan pakej rangsangan, dia telah melonjakkan ekonomi, kan, dia melonjakkan bursa, Prof, dan dia melonjakkan bursa dan hingga kepada tahun yang seterusnya dia terus meningkat sebab kita dah sampai di mana dipanggil pasaran dah bottom. Okey, pasaran dah tu dah bottom. There is nowhere else to go but up. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, okey, kita boleh melihat pasaran kita menjatuh kepada yang jauh lebih rendah lagi, iaitu pada kadar indeks 1420 itu jangkaannya. Tapi tanpa itu, jika tanpa ada pakej rangsangan dan juga tanpa bantuan daripada bank negara dari segi polisi monetary. Jadi daripada sini saya melihat bahawa apa yang dilakukan adalah untuk membantu pasaran dan juga untuk melonjakkan ekonomi, sebab dia kitaran cycle of ekonomi ni dia akan berlaku kepada pasaran dulu. Kemudian diikuti oleh ekonomi secara belakang. Lebih mengukur fundamentally. Dan apabila berkatakan tentang adakah ianya memberi impak kepada syarikat-syarikat yang di dalam pasaran saham sebagai contohnya, pasarannya, ya memang kita boleh lihat bahawa pakej-pakej rangsangan itu untuk memberikan bantuan kepada sektor pelancongan, sektor penerbangan dan sudut peruncitan yang mana para ejen-ejen ekonomi ini memang terkesan. Jadi apabila mereka ni tidak ada dapat rangsangan, mungkin ia akan melembabkan lagi ekonomi dan juga akan melihat kita berada di bawah satu paras yang mungkin agak sukar untuk kita naikkan kembali, kan, kerana dia jatuh terlampau bawah, kan. Jadi daripada konteks ni, apabila kita melakukan suntikan dalam pakej rangsangan ini, mungkin kita akan dapat meningkatkan. Tapi persoalannya, adakah sebagai contohnya pengguna, adakah mereka akan menggunakan berbelanja atau menyimpan kan lebihan yang mereka dapat tu daripada lebihan EPF, daripada contohnya rangsangan-rangsangan yang lain tu, adakah mereka akan berbelanja? Cuma saya nak tambah tadi tentang apakah petunjuk sehingga perlu kepada rangsangan ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi petunjuknya ialah dari segi bilangan visitors atau pelancong. Pertama, yang kita lihat bahawa kita tahun 2020 ni sebenarnya ke arah untuk tahun melawat Malaysia. Tapi kena pula COVID-19. Dan saya lihat di situ bahawa ada beberapa negara seperti baru ni, hari ini saya terima Saudi pun tidak membenarkan umrah. Kemudian di beberapa negara Eropah pun sama. Jadi kalau kita lihat kesannya ialah di situ, pertama daripada COVID ini ialah kesan kepada industri pelancongan. Jadi kalau kita lihat industri pelancongan secara total ini, apa ekosistem di dalam industri pelancongan ini? Hotelnya, kemudian dari segi retail market, umpamanya culinary, atau mungkin dari segi grocery dan sebagainya, itu akan terjejas, dan juga travel agent yang akan terjejas. Jadi kalau kita lihat di situ bahawa yang terjejasnya adalah yang terkait dengan sektor ini. Manakala sektor yang lain mungkin kerana
mereka ini berhati-hati daripada kesan daripada impak ISA ni, COVID ini, COVID-19 ni, maka mungkin mereka mengambil sikap berhati-hati, tidak ingin berbelanja. Dalam pengalaman SARS ni bagaimana? Adakah terbukti kita memberikan insentif untuk berbelanja untuk domestic spending kerana gambarannya dalam sebulan sudah ada memberikan impak. Ya. Dan sebulan pasaran saham telah meningkat, iaitu pada bulan 7 tu memang confirm dia melonjak dengan walaupun SARS masih lagi menggejala di seluruh dunia. Waktu yang berlaku tu daripada contohnya Januari tu sampai Jun, maksudnya ada 6 bulan. Cuma sekarang ni kita baru bulan lebih kurang bulan 2. Jadi kalau maksudnya saya, pembacaan saya lah, apabila dilakukan package rancangan ini dengan begitu cepat, maksudnya mereka telah melihat bahawa mereka mahu menyelesaikan masalah yang melanda COVID-19 ini. Iaitu kerajaan lah. Kerajaan mahu menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan lebih cepat berbanding dengan SARS. SARS 6 bulan, yang ini 2 bulan. Tapi semula-mula saya pun tak sangka dia nak buat maksudnya yang begitu cepat. Sebab kalau SARS kita tengok bulan 5 mungkin kerana big data eranya kita mempunyai cerapan maklumat yang lebih pantas, atau cerapan data, atau mungkin kerana lebih cepat, kerana kita lihat bahawa saya lihat jiran saya sudah mengambil tindakan. Dah buat. Kenapa kita tak buat? Tidak buat. Ya, betul. Jadi di situ mungkin momentumnya. Kalau tengok Singapura dia $18 bilion. 18 bilion dia. Tapi kalau ikutkan berbandingkan dolar dia dengan dia, mungkin dia tak adalah besar kalau sangat. Pareto berarti kita lagi besar lah. Kita lagi besar kan. Itu bandingkan itu. Jadi kalau kita convert currency itu, mungkin nampak mereka lebih besar sebenarnya. Jadi kita nak compare apple to apple tu, mungkin kita kena lihat kepada bagaimana di sana sini kita melihat keresahan yang besarnya apabila menguncup sektor pelancongan, penerbangan, perhotelan dan runcit, kerana ramai yang pelancong datang ni dia akan berbelanja membeli barang-barang semua. Kesannya adalah pada modal insan. Kerana saya lihat ada klausa khusus untuk modal insan, namun digambar ke situ antara bentuknya memberikan latihan to retrain. Dalam konteks ke-4 atau 5 sektor ini, apakah itu remedinya? Yang saya tertanya-tanya. Apakah retooling atau refreshing itu dalam jangka pendek akan menghasilkan satu impact? Saya rasa mungkin tidak. Cuma memujuk sedikit hati pengusaha lah kot. Tenanglah sikit, boleh hantar. Tak ada kerja, pergi kursus. Mungkin. Tapi saya melihat aspek lain, iaitu kenapa dalam hal ini tidak ada rangsangan untuk kita membuat dari segi penghasilan production, agriculture production, iaitu pengeluaran pertanian. Sebab kita lihat bahawa akhirnya manusia ini akan kembali juga kepada makanan asasinya. Dan ini kalau kita lihat dalam perspektif kita, kerana kalaulah punca COVID-19 ini disebabkan oleh daripada haiwan, tentunya ada alternatif lain macam mana kita boleh supply satu barangan yang dapat memberikan satu food security kepada mereka ini, supaya mereka ini dapat walaupun ada kesan tadi kepada permintaan pada haiwan umpamanya, tetapi permintaan untuk makanan raw ni atau raw material ni adalah penting untuk kita for survival. Jadi saya nampak nanti apakah dalam kita ransangan ini diberikan pembiayaan, kalau tak silap saya 200 juta melalui Bank Simpanan Nasional itu akan diberikan kepada microfinance, pembiayaan mikro untuk mereka yang bergiat dalam sektor pertanian. Jadi tidak terkhusus kepada mungkin perniagaan usaha kecil, tetapi sektor pertanian ini perlu juga kita bantu untuk kita merangsang di sektor tersebut. Kalau katakan sektor kita lihat akan terjejas nanti adalah sektor pelancongan. Saya melihat ada sedikit digambarkan tentang menyediakan pengupayaan lokal bagi menggalakkan pembelian dalam talian. Itu ada sedikit supaya produk setempat, tetapi kelihatannya sangat poket. Saya tak pasti, mungkin doktor boleh memberi sudut pandang yang lebih bernas daripada saya bila melihat itu sebagai solusi. Mungkin senada dengan hasrat
agro tadi, tapi apa yang itu dia nak buat macam apa ni digital platform tu kan yang untuk apa ni kawasan-kawasan sebab dah ramai yang beli GrabFood sekarang ni. Yang ni sebenarnya ialah productivity lah, maksudnya untuk meningkatkan ekonomi daripada segi teknologi, tapi saya pun tak berapa pasti bagaimana ianya boleh membantu dari segi COVID virus lah. Tapi yang apa yang mungkin saya nak tambah lah apa yang Prof cakap tadi lah tentang agro tadi tu. Mungkin kalau disebabkan COVID virus ni adalah disebabkan pemakanan, iaitu pemakanan daripada haiwan yang dalam konteks kita ni di Malaysia yang championing halal produk ni. Jadi mungkin kat sini kita mungkin boleh jadikannya satu produk kita, iaitu kita championkan halal. Saya panggil ini tagan strategik. Tagan strategik produk halal kita. Halal kita. Produk halal ataupun juga kita memberikan sijil halal kepada company-company yang di luar tu yang nak memastikan bahawa mereka bahawa sebab sekarang orang dah pandang dah okey, halal food ni adalah satu makanan yang baik, halalan dan thayyiban kan, maksudnya halal dan juga baik. Jadi kat situ kita boleh tengok mungkin salah satu tu kalau latihan-latihan tu ataupun apa tu dia boleh dipergikan kepada bagaimana mereka mahu menjadikan sijil halal, hotel halal ke ataupun bagaimana proses halal lah. Saya kira ini kesempatan yang strategik yang boleh diguna pakai. Sebab kita memang dalam halal, Islamic banking, Islamic finance dan halal. Jadi halal ni mungkin kalau dalam package ni kalau mungkin dalam sektor yang ketiga itulah yang caranya yang ketiga itu meningkatkan dalam tambahan strategi. Okey. Bercakap soal elemen-elemen peruncitan ni, kita ada Ketua Pengarah Program Perdasama berada di talian. Datuk Dr. Haji Naim Haji Muhammad pada waktu ini adalah Ketua Pengarah Program Perdasama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Tuan Syed. Ya, apa khabar Datuk malam ini? Alhamdulillah, gelisah, gesah. Kita politik esok. Malam ini package rangsangan ekonomi. Saya tahu Perdasama ada pandangannya sini. Cuma dalam konteks package rangsangan ini, dari kacamata Perdasama, secara spesifiknya komen awal Datuk apa? Ya, I think elok kerajaan memikirkan satu rancangan dan juga cara untuk kita meringankan bebanan mereka yang terlibat dengan virus ni. Dan apa yang telah kerajaan sediakan tu saya belum perincikan lagi program-program yang telah dicadangkan, tetapi kalau telah ada persediaan lebih kurang, kalau tak silap saya, dalam 20 bilion tu. 20 bilion. Dan kalau dirancangkan dan pelaksanaannya dibuat dengan baik, maka ia akan membantu. Dan yang saya tengok pertamanya banyak tumpuan kepada pelancongan, kerana itu sektor yang terjejas, yang agak dan juga kita kena, jangan kita buat macam dulu. Dulu kerajaan tidak menggalakkan kita menggunakan program-program di hotel-hotel tempatan. Di sini kerajaan perlu membantu. Maknanya infrastruktur hotel itu, dia kalau dah tutup, pekerjanya dah berhenti dan sebagainya, untuk memulihkan balik industri itu agak payah dan susah. Jadi kita perlu sustain, kita perlu bantu supaya mereka boleh survive melalui masa yang mencabar inilah. Itu satu. Dan dari segi menambahkan perbelanjaan rakyat, saya rasa baik jugalah cadangan dari segi pengurangan caruman kepada kumpulan wang pekerja itu dan sebagainya. Tetapi yang lebih pentingnya saya tengok kita kena bantu dari segi sara hidup. Industri makanan misalnya, dan juga dari segi pembekalan bahan-bahan makanan dan sebagainya perlu kita tengok secara telitilah bagaimana kita dapat meringankan bebanan ini dari segi kos. Di situ subsidi-subsidi yang patut mungkin perlu ditambah. Datuk, dalam konteks ahli Perdasama, keresahan mereka dalam kelembapan ekonomi ini, tuntutan mereka kepada Datuk apa? Setakat ini kita masih tengah mengumpulkan lagi
Maklum balas. Masalah-masalah dan juga maklum balas. Yep. Dan tetapi yang ketaranya mereka yang menghantar barang mereka ke China. Dan ada di antara ahli kita yang juga dapat bekalan produk-produk mereka daripada China. Ya, betul. Ini dah tertahan sedikit lah. Maknanya kita bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun ni ada beberapa program di China yang terpaksa dibatalkan. Ya. Dan oleh kerana itu mereka terpaksa mengalih bagaimana nak menghantar produknya pula ke mana. Ya. Dan bulan April ni kita ada program dengan rantau Timur Tengah. Okey, diharapkan bahawa kekurangan daripada bekalan kepada benua China itu akan dapat, negara China itu akan dapat kita alihkan kepada negara-negara Timur Tengah. Dan barang-barang ni semua adalah barang-barang halal. Ya. Jadi halal dan thayyiban, dan dengan itu saya rasa kita tidak mempunyai banyak masalah untuk mengalihkannya lah. Yep. Hanya sekarang ni kita rangkaian dengan pihak Timur Tengah tu tidak berapa kukuh lagi. Walaupun ada persefahaman dengan Turki, ada persefahaman dengan UAE dan sebagainya, tetapi sekarang ini kita nak mengukuhkan lagi ke Syria, ke Egypt dan beberapa negeri lagi lah. Baik Datuk, terima kasih kerana perkongsian pada malam ini. Terima kasih Tuan Syed. Baik, kita nanti Datuk nak sembang politik, PM tepi dia orang kata. boleh datang nama saya jadi PM. Okey, tidak ada borang permohonan perjawatan. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Tak ada borang. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk. Apa yang digambarkan dalam kalangan pengusaha import dari negara China ni merupakan pengeluaran input yang juga besar. Dan juga soal penerobosan pasaran kita ke sana juga akan terganggu. Begitu juga dengan penganjuran. Penganjuran acara-acara di dalam di mana di dalam pakej ini yang cuba menangani cabaran yang sebegitu? Angkat tangan, siapa nak jawab? Saya suruh pada Dr. Nur Adli. Okey, Prof angkat tangan, kita bagi dulu. Saya lihat dari segi respon kat sini tidak ada. Macam tak ada. Tidak ada. Kerana yang digambarkan tadi perlancongan, tetapi yang disebutkan oleh Perdana Menteri seperti tidak ditangani dalam pakej ini. Jadi kecuali kalau kita lihat di dalam tu ialah untuk import duty kan. Kalau saya rasa ada salah satu daripada yang dinyatakan di situ ialah import duty. Mungkin saya tidak begitu jelas bentuk apa yang berdasarkan peratusan dia diturunkan atau tidak. Jadi itu saya rasa yang saya nampak salah satunya ialah kesan daripada rangsangan ini yang boleh memberi kesan. Soalan yang sama saya nak minta Dr. Nur Adli, tapi sekali lagi saya tarik handbrake. Masa untuk kita berehat seketika dan kembali sejurus lepas ini Dr. Nur Adli akan menjawab yang sama dalam konteks keresahan tadi disebutkan soal penganjuran acara yang dibatalkan pada saat akhir lokasi dan juga soal input produk dari China yang terbatas, terhalang disebabkan oleh COVID-19 yang akan ditangani oleh Dr. Nur Adli selepas kita berjeda seketika.
Okey, Profesor Abdul Ghaffar Ismail dan Dr. Nur Adli Ridwan Shah bersama di studio pada malam ini bercakap secara langsung di sini berkait tentang pakej rangsangan ekonomi 2020. Saya bila gantung soalan je kena Dr. Nur Adli. Kena gantung. Dia menerima masa konsesi untuk merancang jawapan. Dr. Nur Adli, yang saya gambarkan tadi keresahan oleh Perda Sama mengatakan pembatalan acara kemudian import dan sebagainya, import daripada China. Kelihatannya seperti tidak ditangani secara spesifik dalam pakej ini. Apakah kerana ia tidak material ataupun terselit di sana sini? Apa kebijaksanaan dalam pakej ini? Saya pun tertanya-tanya juga sebab saya lihat apa yang cuba ditangani adalah 3 sektor utama, iaitu sektor pelancongan, penerbangan dan juga peruncitan. Mungkin dilihat di dalam sektor peruncitan, iaitu bagaimana mereka digital secara digital tu. Tapi dari segi sektor pembuatan tu, bagaimana mereka nak dapatkan suntikan ataupun pakej rancangan tu, saya tak nampak di dalam pembentangan ni lah. Dan cuba juga cari ke mana kan. Adakah mereka memerlukan pembelaan dalam setakat? Saya buat komen. Ya, saya ada komen pagi-pagi tadi. Saya ada komen tentang sektor pembuatan ni, dia akan menghadapi masalah lah sebab apabila bahan inputnya datangnya daripada China sebagai contoh, dan sekarang ni China telah menghentikan operasi, tapi saya mungkin penghentian operasi itu hanyalah bersifat sementara, mungkinlah. Dan mereka telah mula untuk memulakan operasi dan sebagainya. Sebab itu mungkin dia tidak dimasukkan di dalam pakej. Saya tahu ekspor Musang King pun terjejas kan, sebab mereka tak kerana China adalah bukan pasaran Musang King yang besar untuk pengeluar tempatan. Ya, betul. Tapi saya tidak pastilah kenapa tidak dimasukkan dalam. Oleh kerana ia ni dibentang oleh Perdana Menteri interim, jadi ada persoalan berkait tentang legitimasi. Namun hunch ataupun firasat saya, ini akan dibawa ke Parlimen. Soal prosedural itu perdebatannya mungkin buat bicara yang lain. Tapi untuk tujuan malam ini, apakah nanti bila dibentangkan dalam Parlimen, maka penyesuaian itu boleh dibuat? Perkara-perkara yang mungkin difikirkan perlu sementara ia dibentang oleh seorang Perdana Menteri interim, memberikan ruang kepada Parlimen untuk membuat suntikan. Apakah itu tambahan apakah itu akan berlaku barangkali dalam konteks bajet ataupun peruntukannya? Soalan ini mungkin terkait kalau bagi pelajar undang-undang pelajar ekonomi level 1. Okey. Maknanya saya ni level berapa jauh lagi? Isunya di sini ialah dari segi keupayaan dari segi fiscal policy tadilah. Sebab fiscal policy adalah sebahagian iaitu dasar fiskal ini, iaitu sama ada kerajaan berbelanja atau bagaimana kerajaan mendapatkan duit atau mungkin kerajaan mendapat sumber dan juga bagaimana alat-alat dia untuk menghasilkan dasar ini. Maka ia sebenarnya ada dalam perlembagaan negara. Jadi mungkin itu yang saya katakan tadi, bagi pelajar level 1 ekonomi mungkin boleh rujuk perlembagaan negara. Apakah kandungan perlembagaan negara yang terkait dengan ekonomi? Mungkin boleh dirujuk perkara 93 hingga 112 sebab saya pernah mengajar subjek itu. Jadi dalam tu dinyatakan bahawa kerajaan boleh berbelanja dengan membentangkannya di Parlimen. Sama ada berbelanja itu dari segi bagaimana mengenakan cukainya, cara dia berbelanja, cara mendapatkan dana, maka ia harus dibentangkan di Parlimen. Jadi dari segi situ, dari legitimasinya, maka ia harus dibentangkan di Parlimen. Namun kalau kita lihat di situ bahawa mungkin bagi saya dia ingin mendapatkan, maksudnya kerajaan pada masa ini ingin mendapatkan pandangan daripada orang ramai bagaimana nak melakukan rangsangan. Tapi kerana di satu segi kita lihat jiran-jiran saya dah membuat satu tindakan. Bagaimana saya tidak melakukan tindakan? Kerana di satu sisi kita lihat orang ramai mungkin dah merasa kerisauan kesan daripada COVID-19 ni. Jadi bagaimana kita bertindak? Jadi kenapa tidak saya melakukan satu ransangan, pakej ransangan dan mungkin selepas ini boleh dibawa ke Parlimen untuk mendapatkan kelulusan. Jadi kalau kita lihat satu segi, kemudian dari satu segi pula kita lihat bahawa dasar ini bukannya satu
satu rules atau satu peraturan, tetapi sebenarnya rules yang boleh diubah. Maksudnya ada elemen discretionary. Jadi elemen discretionary itulah saya rasa ada di dalam bajet ini yang mungkin ransangan ini yang mungkin nanti boleh diubah. Mungkin mengambil kira tadi aspek bagaimana kita nak merangsang tadi melihat kesan pengimportan daripada barang Cina mungkin tidak diambil kira. Jadi mungkin itu akan diambil kira, atau mungkin dari segi pengeluaran makanan tidak diambil kira. Jadi mungkin akan ada nanti tambahan ransangan yang dilakukan oleh kerajaan. Saya mengharapkan yang itu. Kemusykilan yang saya timbulkan adalah kerana kalau ia dibentang oleh Perdana Menteri interim dan persidangan mungkin 2 Mac nanti mungkin akan terlalu terbeban dengan isu-isu polemik politik yang semasa. Will it make, macam mana saya nak istilahkan dalam bahasa Melayu apakah ia akan memberikan dampak yang berbeza sekiranya pembentangan pada hari ini dibuat pada 2 hari bulan seperti kerana kita ada isu sampingan di sini dalam konteks governance apabila ia diumumkan oleh Perdana Menteri interim dalam tempoh 4 hari 5 hari itu, apakah ia akan memberikan kesan yang besar kepada, kerana apabila dibentangkan, kalau kita jangkakan dalam parlimen nanti akan ada penyesuaian baru, maka apa yang diharapkan berlaku pada hari ini mungkin akan masih tergantung sehingga Dr. Nur Ali, apakah benar bacaan saya ini? Saya tak pasti. Saya kalau ikut bacaan kan, maksudnya bacaan tuan okeylah, dah okeylah tu kot. Mungkin betul lah. Mungkin itulah ikut, tapi saya rasa sistemnya, maksudnya apa yang telah berlaku ni sebab dia dah dirancang, maka diumumkan. Diumumkan dulu tanpa menyangka bahawa berlakunya kemelut politik ini. Jadi saya sebab tak pasti bagaimana reaksi semasa pada akan dibentangkan, diusulkan dalam parlimen nanti. Sama ada mereka akan terima sebab ini adalah untuk kebaikan rakyat. Kan? Jadi kalau semua bersetuju dengan pakej, mungkin ada sedikit tambahan atau mungkin ada sedikit penyesuaian. Tapi pengalaman SARS, kesan dia kepada pasaran memang cepat. The next day. Cuma bezanya besok adalah Jumaat. Jadi Jumaat ni ada sentimen yang bagi saya dia naik dalam sebulan juga. Sebulan juga. Selalunya apabila diumumkan pakej rancangan sebesar ini, seumpama ini, pasaran juga ada knee jerk reactionnya tidak besar sedikit. Jadi besok kita boleh menjangkakan akan ada sedikit sebanyak. Ini kita kena tanya dengan pelabur Tegar kan, Prof. Adakah on hold ke sekarang ni, bagaimana Prof? Saya on hold. Tunggu. Tapi saya nak melihat tadi tambahan tadilah. Kita ada setengah minit saja. Sebab kita lihat aspek pelbagai. Ada kesan yang diminta oleh private sector. Contohnya bank diminta untuk menjadualkan semula, menstrukturkan semula. Kemudian ada rangsangan daripada bank negara, ada rangsangan daripada bank pembangunan. Jadi saya rasa players ini perlu bertindak seperti apa yang diminta oleh kerajaan. Selain sekiranya mereka akur. Tadi gambaran tadi soal mereka bergerak ke arah insentif yang tinggi, tapi kalau mereka hold back. Jadi kalau mereka akur, maka ini Prof, jadi akan berlaku. Saya cadangkan besok malam kita tampil semula, kita tengok pasaran saham besok dan kita ulas lagi. InsyaAllah. Kalau dipersetujui oleh penerbit saya lah. Rosnaniza setuju atau tidak, ini pasti rela. Terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada Doktor. Kesempatan yang baik untuk kita menilai dan memahami letak duduknya pakej ransangan ini dalam realiti cabaran politik yang kita hadapi. Jadi kita masih mengharapkan kecerdasan, kefahaman umat untuk melihat secara tertib dan berhikmah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua panel dan kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.